Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh semua. Apa khabar? Hai, kita berjumpa lagi hari ini. Ustazah akan ajar awak mata pelajaran ibadat darjah 5. Sebelum ni awak dah belajar syarat-syarat wajib solat kan? Jadi hari ni Ustazah akan ajar awak syarat-syarat sah solat. Okey? Kita tengok dulu syarat sah solat. Ada perteminda, awak tengok ya. Yang pertama, syarat sah solat ialah suci. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, mengetahui cara solat. Yang keempat, di tempat yang suci. Yang kelima, mengetahui masuk waktu. Dan yang keenam ialah menghadap kiblat. Baiklah, kita tengok pada syarat sah solat yang pertama iaitu suci. Okey. Suci. Apa itu bersuci? Suci daripada hadas dan najis yang tidak dimaafkan sama ada pada pakaian, badan dan tempat solat. Okey. Maksudnya apa? Sekiranya ada najis seperti tek cicak. Ustazah bagi contoh tek cicak yang berada dekat mana? Tempat solat awak. Adakah awak boleh biarkan saja tek cicak tersebut dan awak solat kat tempat yang terkena najis tek cicak itu? Boleh tak? Tak boleh lah. Awak buang dulu tek cicak tu. Awak bersihkan tempat solat tu. Okey? Kalau awak tengok gambar yang ada gambar baju dia kena makanan ni kan. Boleh tak awak solat? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia bukan najis. Jadi boleh. Cuma kena bersihkan dululah kan. Kita kan nak berjumpa dengan Allah kan. Mestilah baju kita kena bersih, cantik. Macam awak nak jalan-jalan. Baju nak cantik kan. Jadi macam tu juga. Kita nak jumpa dengan Allah masa solat. So baju kita kena cantik. Okey, faham? Kita tengok yang kedua, syarat sah solat ialah menutup aurat. Okey. Hukum wajib menutup aurat ini ketika bila? Okey, menutup aurat di luar solat sekalipun di tempat bersendirian walaupun dalam gelap. Jadi dalam gelap ke dalam sendirian ke awak wajib menutup aurat kecuali kerana hajat seperti mandi atau ingin menyejukkan badan atau sebagainya. Nak mandi ataupun ingin menyejukkan badan, mungkin panas kan, tapi takkanlah awak sampai tidak berpakaian langsung kan. Mestilah awak pakai apa? Pakai seluar ke kan. Jadi dia ada kawasan-kawasan dia. Aurat lelaki macam mana, aurat perempuan macam mana. Nanti Ustazah terangkanlah. Okey, hukumnya harus membuka aurat semasa bersendirian, khulwah, sekadar hajat. Ketika awak seorang-seorang kat rumah, tak ada siapa-siapa, bolehlah buka aurat awak. Tapi sekadar hajat lah. Bukannya awak buka aurat tu telah tanpa berpakaian langsung kan. Makruh hukumnya melihat aurat awak sendiri tanpa sebarang hajat. Suka-suka nak tengok kan. Tiba-tiba nak tengok. Dia mesti ada hajat. Ada kurap ke, ada penyakit ke. Awak tengok lah. Sebab ada hajat kan. Okey, faham? Okey, kita tengok pada aurat lelaki dan juga aurat perempuan. Seperti mana yang awak sedia maklum, aurat lelaki ialah pusat hingga lutut. Dalam solat pun sama, aurat awak ialah pusat hingga lutut. Tapi awak selesa ke semayang tak pakai baju, pakai seluar pendek je? Betul-betul tutup pusat dengan lutut awak hingga lutut. Tak selesa kan? Jadi kita kan nak jumpa dengan Allah. Bila nak jumpa dengan Allah, mesti kena pakaian yang cantik, wangi kan. Macam juga awak bila nak keluar rumah, mesti nak cantik-cantik kan, jumpa orang ramai. Ni lagilah nak jumpa Allah. Maka pakailah pakaian yang cantik. Okey, aurat lelaki bersama dengan perempuan yang mahram, maksudnya perempuan yang haram dikahwini, ialah siapa? Ibu awak, kakak awak, adik perempuan awak. Jadi aurat awak dengan mereka ialah daripada pusat hingga lutut. Dan juga aurat awak bersama dengan lelaki lain, maksudnya dengan kawan-kawan awak lelaki lah. Aurat awak pun pusat hingga lutut. Okey. Aurat awak pada perempuan yang bukan mahram, maksudnya perempuan yang awak boleh kahwin. Seluruhlah tubuh badan awak, aurat awak dengan mereka. Aurat dalam khulwah ialah 2 kemaluannya. Jadi kesimpulan bagi lelaki ada 3 aurat. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekarang kita tengok pada aurat perempuan yang merdeka dan hunsa. Okey, apa itu hunsa? Yang di mana perempuan tersebut mempunyai 2 kemaluan. Okey.
Dalam solat, auratnya ialah seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua tapak tangan. Okey. Jika ternampak tapak kaki atau tumit ketika rukuk atau sujud dengan sengaja, maka batallah solatnya. Awak kalau sengaja-sengaja selak kain awak tengah sujud tu, maka terbatal. Tetapi kalaulah terselak tanpa sengaja, mungkin awak solat tempat tu angin kuat, kipas kuat, maka kain awak terselak. Jadi apa yang perlu awak lakukan? Awak harus segera menutup kain awak tu, tarik kain awak tu. Okey? Habis tu kalau awak nampak orang kain dia terselak tu, macam mana nampak kaki? Awak tolong tarikkan, tak ada masalah. Okey? Mungkin dia tak perasan, awak yang perasan tolong tutupkan. Okey, kita tengok yang kedua, aurat perempuan yang merdeka di luar solat. Siapa aurat perempuan merdeka di luar solat tu? Kita lah. Okey. Aurat perempuan yang merdeka ketika bersama dengan lelaki yang ajnabi, iaitu lelaki asing yang bukan mahram dia, yang boleh dikahwini, ialah seluruh badan dia dan tapak tangan. Dan dengan perempuan kafir ialah keseluruhan badan juga, kecuali bahagian-bahagian zahir ketika bekerja sahaja atau ta'lim. Okey, kalau bekerja sahaja, dia adalah dia punya macam keringanan sedikit, tapi sebenarnya aurat dia adalah seluruh tubuh badan. Okey, dalam keadaan bersendirian atau bersama dengan perempuan Islam dan lelaki mahram, auratnya ialah antara pusat dan lutut, samalah seperti aurat lelaki dalam solat. Okey, jadi aurat awak ketika bersama dengan lelaki mahram, maksudnya lelaki mahram siapa? Abang awak, adik lelaki awak, dan juga aurat awak ketika bersama dengan perempuan yang lain, ialah daripada aurat awak ialah dari pusat hingga lutut, samalah seperti aurat lelaki dalam solat. Jadi kena fahamkan betul tau aurat ni. Okey. Kita tengok pula aurat perempuan hamba sahaya, iaitu auratnya walaupun mubaan atau khunsa pada solat, pada lelaki yang mahramnya, pada khulwah dan semua perempuan ialah antara pusat dan lutut. Adapun auratnya bersama dengan lelaki ajnabi ialah seluruh tubuh badan. Jadi auratnya pun sama jugalah. Kalau dengan lelaki yang boleh dikahwini ialah seluruh tubuh badan juga. Okey. Tengok pada syarat sah solat yang ketiga ialah mengetahui cara solat. Yang di mana awak dapat bezakan manakah solat fardu, manakah solat sunat. Okey. Yang penting awak mesti kena tahu dulu solat fardu. Okey. Subuh berapa, zuhur berapa, berapa rakaat dan cara menunaikannya, niat solatnya macam mana, awak tahu bezakan antara solat fardu dan juga solat sunat. Okey. Kita tengok yang keempat, syarat sah solat ialah di tempat yang suci. Tunaikan solat di tempat yang suci walaupun secara zon, dan jangan bersentuh sebahagian badan atau pakaiannya dengan najis ketika qiyam, iaitu berdiri, rukuk atau sujud. Maksudnya awak tak kisahlah dekat mana ketika awak berdiri ke, rukuk ke, sujud ke, jangan sampai tersentuh najis ketika solat. Sebab itu awak sebelum solat, awak tengok dulu tempat solat awak itu adakah ia betul-betul bersih, ada tak cicak ke, najis ke. Okey, awak tengok gambar tu, yang tengah-tengah tu, gambar apa tu? Gambar khinzir kan, balik bayi masuk masjid. Macam mana tu nak buat? Maka mereka kenalah bersihkan, kena. Okey, seterusnya ialah mengetahui masuk waktu solat. Pastikan betul, double confirm, betul kena masuk waktu solat. Awak jangan ragu-ragu. Dah kot, mungkin kot dah kot, aku rasa dah azan tadi. Jangan nak rasa-rasa, awak kena yakin. Okey, kalau tak sah solat awak. Okey, yang pertama, awak mesti dah dengar laungan azan. Okey, yang kedua, menggunakan kaedah peredaran matahari. Yang Ustazah pernah ajar sebelum ni, awak meletakkan satu objek, awak tengok bayang-bayang dia kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini biasalah, awak senang tengok dekat rumah, melihat jam, melihat waktu lah, sama ada kebiasaan pukul 2.30 tu dah masuk solat zuhur ke belum? Dah kan? Jadi solat. Okey. Dan last sekali, syarat sah solat ialah menghadap kiblat. Tidak sah solat sekiranya terdapat setengah anggota badan terkeluar dari arah kiblat. Jadi pastikan arah kiblat awak itu betul.
Okey, tengok betul-betul. Okey. Hendaklah solat setakat yang mana boleh dan tidak wajib qada solat itu. Maksudnya, harus solat fardu atau sunat tidak menghadap kiblat apabila menunaikan solat kerana terlalu takut, iaitu dalam peperangan. Contoh peperangan yang melibatkan orang Islam dan orang kafir, orang yang adil dengan orang yang enggan taat kepada pemerintah, iaitu menerhaka. Okey, awak tahu tak solat apa yang ketika dalam peperangan yang di mana awak akan belajar nanti, iaitu solat dalam keadaan ketakutan, yang di mana awak boleh solat dalam keadaan arah kiblatnya ada dia punya part-part lah arah kiblatnya. Awak sembahyang tidak mengikut arah kiblat, tapi ada cara-caranya. Nanti Ustazah akan ajarlah pada pembelajaran yang akan datang lah berkenaan solat khauf, iaitu solat peperangan. Kalau awak tengok dekat dalam video ada dekat YouTube, solat peperangan, awak carilah, insya-Allah ada. Okey. Ini adalah aktiviti awak. Ustazah akan bagi ni. Ini awak kena penuhkanlah syarat sah solat tadi ada berapa? 6 kan? Jadi awak penuhkan. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah InsyaAllah akan datang Ustazah akan ajar lagi lah. Tapi di bawah tajuk rukun solat. Okey. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.